Apabila kerajaan tanah besar China dilanda kepanikan mutlak, seorang wartawan terkenal dari tanah besar China telah membuat kekecohan besar semasa siaran langsung. Alasannya ialah dalam program siaran langsung semasa liputan di Malaysia, dia mendedahkan perbandingan sebenar antara Malaysia dan tanah besar China. Selepas siaran itu, kemarahan memuncak dalam kalangan netizen China. Video itu tular di semua platform media sosial dan kerajaan China pun tidak dapat menyembunyikan rasa panik, bergegas untuk mengawal keadaan. Apakah yang sebenarnya dilihat oleh wartawan ini di Malaysia, dan apakah yang dikatakannya sehingga mengejutkan semua orang? Nama saya Wei Hua, seorang wartawan kanan untuk saluran ekonomi global di tanah besar Cina. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Beijing dan telah membuat liputan berita ekonomi selama 12 tahun. Ramai orang mempercayai analisis ekonomi saya, terutamanya karena saya terkenal dengan kritikan tajam saya terhadap keadaan ekonomi di wilayah jiran. Berbanding dengan tanah besar China, ekonomi Malaysia tidak perlu dibincangkan lagi. Ia sudah ketinggalan zaman. Kenyataan saya ini dalam program siaran langsung minggu lalu telah menggembirakan penonton. Media sosial kami dibanjiri dengan artikel yang mengatakan bahwa rakyat Malaysia membenci orang tanah besar. Rakan sekerja saya juga beranggapan Malaysia adalah tempat yang mundur. Wei Hua, apa topik seterusnya yang bagus, tanya penerbit saya. Tiba-tiba satu ide melintas di pikiran saya. Saya sering bercakap tentang Malaysia, tetapi saya tidak pernah ke sana sendiri. Semua maklumat datang dari media lain atau kabar angin. Saya mahu membuat program khas Malaysia dan membuat liputan sendiri. Penerbit saya membulatkan matanya. Sekarang masa yang sesuai untuk program khas Malaysia. Saya mau melihat sendiri sejauh mana ekonomi Malaysia ketinggalan berbanding tanah besar Cina. Tetapi jauh di lubuk hati ada pemikiran lain. Apakah rupa Malaysia yang sebenar? Rasa ingin tahu ini membuak-buak. Keesokan harinya, di bilik suntingan pembantu saya Xiaosa datang kepada saya. Abang Hua betul kena pergi Malaysia. Saya dengar rakyat Malaysia akhir-akhir ini kurang suka orang tanah besar. Jangan risau, saya wartawan. Melihat dengan mata sendiri dan membuat penilaian sendiri itulah tugas saya. Maka perancangan liputan 10 hari di Malaysia telah dimuktamadkan. Destinasinya ialah Kuala Lumpur. Saya merancang untuk menggali ke dalam jantung wilayah yang pernah digelar salah satu harimau Asia itu. Sehari sebelum berlepas, saya memuat naik status di media sosial China. Saya akan melihat wajah sebenar Malaysia. Nantikan. Ramai peminat memberi komen dan sokongan, malah ada yang menulis, "Tolong dedahkan kemunduran Malaysia untuk kami." Semasa menempah tiket hotel dan merancang liputan, ada persoalan yang berlegar di pikiran saya. Adakah semua yang saya katakan selama ini benar? Tetapi saya segera menggelengkan kepala. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa China telah jauh meninggalkan Malaysia dari segi ekonomi. Semasa mengemas beg, saya berpikir, liputan ini akan menjadi mercu tanda penting dalam kerjaya saya. Saya akan menjadi wartawan Cina yang pertama mendedahkan kebenaran wilayah ini. Saya bersiap sedia dan menuju ke lapangan terbang antara bangsa Beijing Capital. Ketika itu saya tidak tahu betapa terkejutnya saya nanti, dan saya tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan ke Malaysia ini akan menjadi titik perubahan dalam hidup saya. Sejak saat kapal terbang mendarat di lapangan terbang antara bangsa Kuala Lumpur KLIA, semuanya berbeza sama sekali daripada jangkaan saya. Sebaik sahaja saya melangkah ke balai, ketibaan saya terpegun dengan kebersihan dan sistem yang cekap. Kelajuan dan ketepatan sistem imigresen layan diri malah lebih baik daripada yang pernah saya lihat di China. Inikah Malaysia? Ia kelihatan lebih modern daripada Cina, saya terfikir. Saya keluar dari lapangan terbang dan menaiki taksi. Pemandu taksi itu menyambut saya dengan bahasa Mandarin yang biasa. "Hai dari tanah besar, ke selamat datang." Saya menjawab dengan terkejut. "Ya, dari Beijing." Logat awak sangat mesra. Ramai pelanggan dari tanah besar sekarang. "Nak kemana?" Saya memberitahu nama hotel di pusat bandar Kuala Lumpur. Semasa taksi meluncur di lebuh raya, saya memerhatikan pemandangan di luar tingkap. Jalan raya bersih, aliran trafik teratur, dan yang paling penting langit cerah yang menakjubkan. Cuaca lebih baik daripada yang saya sangka, saya bersuara. Pemandu taksi itu tersenyum. Jauh lebih baik daripada beberapa tahun lalu. Macam mana pula di tanah besar? Saya terdiam seketika, malu untuk membandingkan dengan jerebu di Beijing. Memasuki pusat bandar Kuala Lumpur, pencakar langit mula kelihatan.
Bangunan moden dengan reka bentuk yang ringkas, kedai-kedai dengan hiasan yang berkelas dan papan iklan jenama terkenal dunia. Tiada bayangan pun Malaysia yang digambarkan oleh media China sebagai negara yang tertekan dari segi ekonomi. Ini kawasan KLCC. Bukit Bintang, kata pemandu itu. Sungguh bandar yang makmur, puji saya. Pemandu itu hanya tersenyum mendengar pujian saya. Selepas mendaftar masuk dan berehat sebentar di hotel saya, memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kawasan itu. Jalan-jalan bersih dan orang ramai berpakaian bergaya sama seperti yang saya lihat dalam drama TV Malaysia. Saya masuk ke sebuah kafe berhampiran dan memesan. Pelayan menyapa saya dalam bahasa Inggris, "May I help you?" Saya dari tanah besar saya tersenyum. Dia menjawab, "Tak mengapa kami ada menu dalam bahasa Cina juga." Saya sangat terkejut apabila menerima menu bahasa Cina dengan aksara tradisional. Di negara kami, sukar untuk mencari perkhidmatan yang begitu bertimbang rasa untuk orang asing. Sambil minum kopi, saya membuka komputer riba untuk mengesahkan jadwal saya hari ini. Esok saya dijadwalkan melawat ibu pejabat InnoScience. Malaysia sebuah syarikat teknologi global yang terkemuka di Malaysia dan merancang untuk membandingkannya dengan pesaing di China, Huawei. Secara tidak sengaja mata saya terpandang ke meja sebelah sekumpulan anak muda sedang belajar dengan fokus. Mereka menggunakan komputer riba tablet dan telepon pintar secara serentak dengan kecekapan yang tinggi. Pemandangan sebegini juga boleh dilihat di Beijing. Tetapi di sini nampaknya ia adalah norma bagi semua orang. Malaysia lebih maju daripada yang saya sangka, saya bergumam. Keluar dari kafe dan dalam perjalanan pulang ke hotel, saya menghantar message kepada Xiaosa. Baru hari pertama dah banyak perkara mengejutkan. Malaysia tak sama macam yang kita pikirkan. Xiaosa membalas dengan pantas. "Abang Hua, awak kena cuci otak ke haha." Saya ketawa dan membalas, "Tak, saya cuma cakap benar." Esok saya kongsi lagi apa yang saya jumpa. Kembali ke bilik hotel, saya melihat pemandangan malam Kuala Lumpur di luar tingkap dan berpikir, ini baru permulaan. Jangan terpedaya dengan penampilan luar. Saya mesti lihat lebih mendalam untuk mengetahui Malaysia yang sebenar. Tetapi jauh di lubuk hati beberapa prasangka saya sudah mulai goyah. Saya bangun awal dan pergi ke kafe berhampiran hotel untuk membuat persiapan sebelum liputan di InnoScience. Kafe itu bersih dan hiasan dalamannya modern. Saya duduk membuka komputer riba dan memesan kopi. Pelayan itu mengangguk dengan senyuman lebar. Apabila menghantar kopi ke meja, dia berkata dalam bahasa Mandarin, "Standar kopi awak, walaupun lohatnya sedikit berbeza daripada tanah besar, keramahannya meninggalkan kesan yang mendalam." "Terima kasih," jawab saya, dan dia tersenyum riang. Semasa saya mencari maklumat mengenai InnoScience di komputer riba, seorang rakyat Malaysia di meja sebelah tiba-tiba menegur saya. "Excuse me, are you from mainland China?" Dia bertanya dalam bahasa Inggris. "Ya, dari Beijing." "Macam mana awak tahu?" "Saya dengar lokhat awak tadi. Saya pernah bekerja di Shanghai selama 3 tahun. Selepas berbual dengannya, saya mendapat banyak maklumat tentang persekitaran perniagaan di Malaysia dan China. Dia tidak membuat sebarang komen negatif tentang China, malah memuji pertumbuhan pesat China. Ini sangat berbeza daripada kabar angin bahwa rakyat Malaysia membenci orang tanah besar. Selepas perbualan, apabila saya hendak membayar, saya menyadari dompet saya hilang. Saya meraba poket seluar dan beg galas, tetapi tidak menjumpainya. Peluh dingin mengalir, kad penting uang tunai dan kad pengenalan saya, semuanya ada di dalamnya. Saya segera menelepon Xiaosa. Dompet saya hilang. Nampaknya saya kena balik cari tempat yang saya pergi semalam. Abang Hua mungkin dah tak jumpa. Saya dengar banyak pencuri di Malaysia, kata Xiaosa, yang membuatkan saya lebih kecewa. Tepat ketika saya hendak berputus asa dan kembali ke hotel, pelayan kafe memanggil saya. "Encik awak, tertinggal dompet awak." Saya menoleh dan pelayan tadi sedang berlari ke arah saya, sambil memegang dompet saya. Saya tidak percaya. Saya membuka dompet dan memeriksa kad dan uang tunai. Semuanya ada. "Terima kasih banyak-banyak." "Awak jumpa di mana?" "Saya jumpa di Singki Tandas." "Nasib baik saya ingat muka awak, jadi saya dapat carikan awak." Senyumannya membuatkan saya rasa kebaikan yang sebenar. Saya coba memberinya tips sebagai tanda terima kasih, tetapi dia menggeleng. Tak mengapa, ini tanggung jawab saya. Pada saat itu, saya terfikir, adakah perkara seperti ini akan berlaku di China? Sejujurnya, jika saya kehilangan dompet di Beijing, apakah peluang untuk mendapatkannya kembali? Jawabannya hampir mustahil. Dalam taksi menuju ke ibu pejabat InnoScience, saya menelepon Xiaosa lagi. "Saya dah jumpa dompet saya."
Pelayan kafe tuh yang pulangkan. Betul ke Abang Hua. Nasib awak baik sangat. Ini bukan nasib. Ini adalah kejujuran rakyat di sini. Pandangan saya terhadap Malaysia kini telah banyak berubah. Xiaosha terdiam seketika lalu berkata, Abang jangan cepat sangat buat kesimpulan. Wartawan kena objektif. Tentu. Tapi objektif adalah melihat kebenaran sebagaimana adanya. Pikirkan sejauh mana objektifnya pandangan kita terhadap Malaysia selama ini. Taksi tiba di hadapan ibu pejabat InnoScience. Saya berdiri di hadapan bangunan yang megah itu sejenak berpikir, kebenaran apa yang akan saya temui di sini? Saya memasuki lobi pada waktu yang ditetapkan oleh pasukan perhubungan awam InnoScience. Penyambut tetamu menyambut saya dengan mesra, menyebut nama saya dalam bahasa Mandarin standar. Walaupun perincian kecil persediaan ini meninggalkan kesan yang mendalam. Selamat datang Encik Wei Hua. Sebelum kita mulakan lawatan, ada beberapa prosedur keselamatan yang perlu Encik patuhi. Saya menerima risalah dalam bahasa Cina melalui prosedur keselamatan dan menuju ke kawasan utama InnoScience. Teknologi dan sistem yang saya lihat di sini jauh lebih maju daripada yang saya bayangkan. Saya mula mengakui dalam hati bahwa Cina memerlukan masa yang lama untuk mengejar. Disinilah prasangka saya mula runtuh. Selepas lawatan di InnoScience, saya pergi ke sebuah kafe di tepi Sungai Klang dan membuka komputer riba untuk menyusun kandungan liputan hari ini. Saya sangat terkejut dengan teknologi canggih dan pusat penyelidikan di InnoScience. Ini sangat berbeza dengan image Malaysia yang digambarkan oleh media China sebagai negara yang telah hilang daya saing. Bagaimana saya harus menulis laporan ini? Saya duduk di tepi tingkap, menghirup minuman, dan melihat pemandangan matahari terbenam yang terpantul di permukaan Sungai Klang. Ia sangat indah. Saya mahu mengambil gambar, tetapi apabila saya meraba beg kamera saya hilang. Alamat mana kamera saya? Saya mencari di seluruh badan beg dan sekeliling, tetapi tidak menjumpainya. Tiba-tiba saya teringat taksi yang saya naiki semalam. Mungkin tertinggal di situ. Kehilangan kamera di Malaysia habislah. Di China, jika kamera hilang peluang untuk mendapatkannya kembali hampir tiada, terutamanya di taksi. Walaupun begitu, saya pergi ke balai polis dengan sedikit harapan. Sebaik sahaja saya masuk, seorang pegawai polis muda menyambut saya dalam bahasa Inggris. What can I help you with? Kamera saya hilang dalam taksi. Saya dari tanah besar tak tahu nak buat apa. Pegawai polis itu tersenyum mesra. Jangan risau, saya coba hubungi syarikat taksi. Boleh beritahu saya tempat ambil dan hantar semalam serta masanya. Berdasarkan maklumat yang saya berikan, polis membuat beberapa panggilan bertanya kepada syarikat taksi. Dalam masa kurang dari 10 menit, dia mengangguk sambil tersenyum. Berita baik, dah jumpa pemandu tuh, simpan kamera tuh. Dia sedang dalam perjalanan ke sini sekarang. Betul kedatang terus ke sini. Ya, mungkin dalam 30 menit, saya tidak percaya. Perkara seperti ini mustahil berlaku di China. Polis membancuh teh untuk saya dan meminta saya duduk menunggu. 25 menit, kemudian pemandu taksi itu tiba di balai polis tepat pada masanya. Dia menyerahkan kamera itu kepada saya. Tergelincir ke celah tempat duduk. Nasib baik saya perasan awal. Saya coba memberinya uang sebagai ganjaran, tetapi pemandu itu menolak. Tak mengapa, saya cuma buat apa yang patut. Pegawai polis itu juga tersenyum. Di Malaysia, perkara biasa jika barang yang hilang diserahkan kepada polis atau dipulangkan kepada pemiliknya. Macam mana boleh jadi begitu, saya bergumam. Keluar dari balai polis saya menelpon Xiaosha. Saya jumpa lagi barang hilang. Kali ini kamera. Abang nasib baik awak nih. Bukan nasib. Ini sistem dan kejujuran rakyat di sini. Saya sedang melalui perkara yang tidak masuk akal. Keesokan harinya, saya melawat beberapa syarikat permulaan startup. Salah seorang wakil syarikat berkongsi kisah bagaimana mereka menembusi pasaran global dalam masa setahun sahaja. Walaupun Malaysia adalah negara kecil, visi kami besar. Kami menyasarkan pentas dunia. Kami menang bukan dengan sais, tetapi dengan teknologi dan inovasi. Saya kagum dengan keyakinannya. Di China, kami sering hanya memikirkan pasaran domestik, tetapi orang-orang ini menyasarkan global sejak awal. Syarikat permulaan lain yang bermula dengan 2 orang, kini telah berkembang kepada 100 pekerja. Wakil itu berkata, kami tidak takut gagal. Gagal dengan cepat dan belajar dengan pantas adalah lebih penting. Sikap ini nampaknya adalah rahasia ketahanan Malaysia dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pantas. Walaupun menghadapi cabaran ekonomi, mereka sentiasa menjadi lebih kuat. Malam itu kembali ke hotel, saya membuka komputer riba dan merumuskan kandungan liputan yang lalu. Saya dapati arah laporan yang saya sediakan
Sangat berbeza daripada realiti yang saya lihat. Saya datang untuk menunjukkan kemerosotan ekonomi Malaysia, tetapi apa yang saya lihat setakat ini adalah sebaliknya. Saya menghantar message kepada Xiaosa. Malaysia yang saya lihat hari ini sangat berbeza daripada apa yang kita tahu. Esok saya nak melawat sektor industri hiliran di Malaysia. Tak tahu kejutan apa lagi yang akan saya hadapi. Xiaosa membalas abang, jangan terlalu terbawa-bawa dengan suasana di sana. Stesen TV kita harapkan laporan yang objektif. Kata-kata itu membuat saya berpikir sejenak. Laporan objektif, jadi menyampaikan kebenaran yang saya lihat adalah cara yang terbaik, bukan? Saya melihat pemandangan malam Kuala Lumpur di luar tingkap dan merancang liputan esok. Kini, saya bukan lagi sekadar wartawan yang ingin membuktikan kemerosotan Malaysia, tetapi seorang wartawan dalam perjalanan mencari kebenaran. Apabila saya tiba di institusi penyelidikan industri hiliran Malaysia, saya sekali lagi kagum dengan kawasan yang luas dan bangunan yang modern. Media China hanya melaporkan bahwa industri hiliran Malaysia bergelut di pasaran global. Seorang eksekutif kanan bernama Encik Zulkarnain menyambut saya dengan mesra. Selamat datang Encik Wei Hua. Hari ini saya akan tunjukkan sendiri potensi teknologi industri hiliran kami. Memasuki institusi penyelidikan, saya melihat pelbagai penyelidikan canggih daripada teknologi otomasi hingga kecerdasan buatan dan robotik, terutamanya teknologi industri hiliran Malaysia dalam tenaga hijau dan pembuatan bahan biovalorization adalah bertaraf dunia. Tanah besar mungkin berkembang pesat dalam pasaran kendaraan elektrik, tetapi dalam bidang tenaga alternatif, kami masih peneraju, kata Encik Zulkarnain dengan yakin. Kenapa fokus pada bidang ini, tanya saya. Daya saing masa depan terletak pada quality bukan quantity. Matlamat kami adalah untuk membina quality Malaysia yang diiktiraf dunia. Mendengar penjelasannya, saya membandingkannya dengan strategi industri China. Kami lebih menumpukan kepada pengeluaran besar-besaran, tetapi Malaysia meneroka lebih banyak kemungkinan yang pelbagai. Saya tak sangka Malaysia adalah tempat yang canggih. Teknologinya, saya bergumam. Semasa rehat makan tengah hari, Encik Zulkarnain membawa saya ke kantin pekerja syarikat. Saya terkejut melihat ramai jurutera asing di sana. Kami membuka pintu kepada bakat dari seluruh dunia. Kebolehan lebih penting daripada kewarganegaraan. Di China, menggaji orang asing bukan perkara mudah, tetapi Malaysia lebih terbuka. Saya paham bahwa kepelbagaian memacu inovasi. Pada sebelah petang, saya melawat pusat reka bentuk industri hiliran. Saya kagum melihat para pereka bertukar ide secara bebas dan berdebat dengan rancak. Tiada hierarki, semua orang bertukar pendapat secara sama rata. Kami sedang beralih dengan pantas daripada budaya vertikal kepada budaya horizontal, jelas pengurus pusat reka bentuk itu. Inovasi berkembang dalam persekitaran yang bebas. Dalam perjalanan pulang, Encik Zulkarnain bertanya, Encik Wei Hua, apakah tanggapan pertama awak tentang Malaysia? Saya menjawab dengan jujur, sama sekali berbeza daripada yang saya bayangkan pada mulanya. Di tanah besar, orang berpikir ekonomi Malaysia sedang menghadapi kesukaran. Encik Zulkarnain tersenyum. Sudah tentu kami juga ada cabaran dan masalah, tetapi menukar krisis menjadi peluang adalah DNA rakyat Malaysia. Dalam perjalanan pulang ke hotel saya, menelepon Xiao Sa. Hari ini saya jumpa lagi perkara yang mengejutkan. Syarikat-syarikat Malaysia sedang bersiap sedia untuk masa depan dengan teknologi. Abang itu macam bukan laporan yang TV kita nak balasnya. Saya terdiam seketika, lalu menjawab. Saya bertanggung jawab melaporkan kebenaran. Saya selalu cakap ekonomi Malaysia merosot, tetapi apa yang saya lihat sekarang sama sekali berbeza. Malam itu saya melawat stesen TV, tempatan TV wawasan, dan bertemu dengan penerbit program ekonomi. Dia bercakap secara terbuka tentang realiti ekonomi Malaysia. Kami juga ada banyak masalah pengangguran, belia harga rumah yang tinggi, masyarakat yang menua. Tetapi kami tidak menyembunyikan masalah ini. Kami membincangkannya secara terbuka. Saya kagum dengan kejujurannya. Di China, kami sering menyembunyikan masalah ekonomi daripada mengakui. Ketelusan adalah titik permulaan untuk menyelesaikan masalah, kata saya. Penerbit itu mengangguk. Betul, kami mengakui masalah dan mencari penyelesaian bersama. Kembali ke hotel, semasa merumuskan kandungan liputan hari ini, saya berpikir, jika saya ingin menyampaikan kebenaran, saya mesti menilai semula setiap kata yang pernah saya katakan tentang Malaysia. Pemahaman saya berubah setiap hari. Pada sisa masa liputan, saya mahu memahami Malaysia dengan lebih mendalam.
Saya melawat stesen TV wawasan seperti yang dijadwalkan. Saya mau melihat sendiri proses di sebalik tabir berita Malaysia yang pernah saya tonton di China. Di lobi TV wawasan Puan Chen penerbit itu keluar menyambut saya. Selamat datang Encik Wei Hua. Hari ini kami sediakan lawatan studio dan temu bual untuk awak. Saya melawat pelbagai bahagian stesen TV termasuk bilik berita studio dan bilik suntingan. Saya amat kagum dengan suasana terbuka di bilik berita. Wartawan berdebat dengan rancak dan bersedia untuk laporan. Adakah tempat ini beroperasi 24 jam sehari? Tanya saya. Ya, berita tidak pernah berhenti. Kami berusaha untuk memberikan maklumat yang paling tepat kepada penonton pada setiap masa. Kami berpindah ke bilik temu bual dan duduk bersama Puan Chen. Dia berminat dengan pengalaman saya di media tanah besar. Encik Wei Hua dari sudut mana tanah besar biasanya membuat liputan tentang Malaysia. Saya menjawab dengan jujur. Kebanyakan laporan mengenai kelemahan ekonomi Malaysia atau bahagian yang ketinggalan dalam persaingan dengan tanah besar. Semasa menulis laporan seperti itu, adakah awak pernah datang ke Malaysia sendiri? Tidak pernah. Sebenarnya ini kali pertama. Puan Chen mengangguk tanpa sebarang riak menghakimi di wajahnya. Begitu. Jadi, apa yang berbeza kali ini? Saya berpikir sejenak, lalu menjawab, sejujurnya hampir semuanya berbeza. Malaysia jauh lebih maju daripada yang saya sangka. Rakyatnya juga sangat mesra dan jujur. Satu persoalan ada di pikiran saya. Adakah sentimen anti-China di Malaysia serius? Puan Chen berpikir sebentar dan menjawab, itu hanya image yang dibentuk oleh media. Rakyat Malaysia yang sebenar tidak begitu. Sudah tentu ada sedikit geseran kerana isu politik dan sejarah, tetapi rakyat biasa tidak memusuhi orang tanah besar. Sebaliknya, ramai rakyat Malaysia yang berminat dengan budaya tanah besar dan mempunyai ramai kawan dari tanah besar. Mendengar jawabannya, saya mula menyadari betapa berat sebelah media China. Kami menekankan konflik dan perkara negatif demi rating. Adakah kami melaporkan kebenaran? Saya bertanya kepada diri sendiri. Selepas itu, Puan Chen mengaturkan saya untuk berbual dengan wartawan berita antara bangsa TV Wawasan. Mereka menyatakan pandangan yang seimbang mengenai hubungan dua hala. Kadang-kadang kami juga membuat liputan mengenai tanah besar dengan prasangka seorang wartawan mengakui. Tetapi akhir-akhir ini, kami berusaha untuk memahami antara satu sama lain dengan lebih mendalam. Saya kagum dengan kejujuran dan refleksi diri mereka. Sebagai seorang wartawan, berita antara bangsa, saya rasa saya juga perlu melakukan refleksi. Malam itu Puan Chen menjemput saya makan malam di sebuah restoran Malaysia yang tulen. Saya menikmati pelbagai hidangan seperti nasi lemak satai dan teh tarik. Kami berbual tentang budaya makanan Malaysia. Macam mana makanan Malaysia diperkenalkan di tanah besar, tanyanya. Hanya terkenal dengan makanan ringan. Tetapi selepas makan hari ini saya sadar rasanya sangat pelbagai dan mendalam. Makanan pun sama. Tanggapan dari media dan pengalaman sendiri mungkin sangat berbeza, kata saya. Dia ketawa. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya memikirkan bagaimana saya menilai Malaysia berdasarkan maklumat yang cetek dan menyampaikannya kepada penonton. Saya berasa sangat menyesal. Saya menghantar message kepada Xiaosa. Hari ini saya lawat stesen TV Malaysia. Mereka pun buat refleksi tentang laporan mereka. Macam mana pula dengan kita, pikirkanlah. Xiaosa membalas ringkas abang kita borak panjang bila abang balik nanti. Saya melihat langit malam Kuala Lumpur dari tingkap hotel dan berpikir, sebagai wartawan adakah saya menyampaikan kebenaran atau sekadar menyampaikan cerita yang orang mahu dengar? Pikiran ini berlegar di kepala saya. Apabila liputan hampir berakhir, saya merasakan satu tanggung jawab. Apa yang perlu saya bawa pulang bukan sekadar laporan. Pada hari terakhir, saya memutuskan untuk melawat mercu tanda Kuala Lumpur Menara Berkembar Petronas KLCC. Saya mau merasai Malaysia sebagai seorang pelancong. Saya meninggalkan hotel awal pagi dan menaiki bus ke KLCC. Pemandu bus itu melihat saya dari tanah besar, menyambut saya dalam bahasa Mandarin yang ramah. Hai nak, ke KLCC ke. Ramai tetamu dari tanah besar datang melawat. Di dalam bus, saya melihat pemandangan panoramik Kuala Lumpur. Pencakar langit dan bangunan lama bergabung dengan sempurna. Pemandangan itu mengagumkan. Ini adalah bandar yang modern tetapi masih mengekalkan budaya tradisional. Tidak sama dengan bandar-bandar di China. Tiba-tiba pemandu bus itu menoleh dan berkata, cuaca sejuk sikit. Nah, makan nih. Dia menghulurkan kepada saya sebiji gula-gula berperisa halia kecil. Saya terkejut dengan kebaikan yang tidak disangka-sangka ini.
dan mengucapkan terima kasih. Cuaca memang sejuk, walaupun hanya sebiji gula-gula kecil, kehangatan itu menyentuh hati saya. Tiba di KLCC, saya menaiki lift ke dek pemerhatian. Pemandangan bandar Kuala Lumpur 360 derajat terbentang di hadapan mata. Sungai Klang berliku melalui pusat bandar dan bangunan-bangunan besar dan kecil berharmoni seperti sebuah lukisan. Di dek pemerhatian, saya bertemu dengan sepasang suami istri warga emas Malaysia. Mereka menyapa saya. Dari tanah besar kenak, Pak Cik, tolong ambilkan gambar. Saya berterima kasih atas kebaikan mereka dan meminta mereka mengambil gambar saya. Selepas mengambil gambar, Pak Cik itu berkata, tahun lepas Pak Cik pergi Beijing. Bandar yang hebat. Mak Cik itu menambah, orang tanah besar sangat baik dan suka menolong. Perjalanan kami sangat menyeronokkan. Selepas berbual dengan mereka, saya rasa hampir tiada konflik atau permusuhan antara rakyat dua wilayah seperti yang digambarkan oleh media. Sebaliknya, ia penuh dengan rasa ingin tahu dan saling menghormati. Saya duduk di kafe dek, pemerhatian minum kopi dan termenung. Malaysia bukanlah tempat yang merosot, tetapi tempat yang hangat. Pengalaman beberapa hari lalu bermain di pikiran saya. Pelayan kafe yang memulangkan dompet pemandu taksi, yang memulangkan kamera orang yang ditemu bual yang mesra, dan pemandu bas yang memberi gula-gula halia. Saya melihat gula-gula kecil dalam beg dan saya menyadari bahwa kekuatan sebenar sesebuah wilayah bukan terletak pada skala ekonomi atau teknologi, tetapi pada hati dan budaya rakyatnya. Ekonomi Malaysia memang kuat, tetapi yang lebih penting ialah kejujuran, kebaikan rakyat, dan daya tahan untuk mengatasi krisis. Selepas turun dari menara, saya pergi ke pasar malam berhampiran. Penjual juga sangat mesra dan bersemangat terhadap saya sebagai orang tanah besar. Seorang makcik penjual ketika saya membeli cenderahati memberi saya rantai kunci kecil tambahan. Datang lagi ke Malaysia ya? Dalam perjalanan pulang dari pasar malam, saya menelpon Siausa. Saya balik esok. Liputan dah selesai. Macam mana nak tulis laporan, tanya Siausa setelah berpikir sejenak. Tulis kebenaran. Mungkin Malaysia yang awak lihat dengan mata sendiri berbeza daripada kandungan yang stesen TV nak. Tapi walaupun begitu, bukankah awak perlu pegang pada tanggung jawab sebagai wartawan? Penonton tanah besar juga berhak tahu kebenaran tentang Malaysia. Pada malam terakhir, saya makan malam bersendirian di sebuah restoran kecil berhampiran hotel. Saya makan nasi lemak sambil mengimbas kembali liputan ini. Pada mulanya saya datang untuk mencari kelemahan Malaysia, tetapi akhirnya saya melalui pengalaman yang merungkai prasangka dan persepsi saya. Pemilik restoran datang dan bertanya, sedap tak makanan Malaysia? Sangat sedap. Saya pasti akan merindui rasa ini bila balik tanah besar nanti, jawab saya. Dia tersenyum riang dan menghulurkan kepada saya satu balang kecil sambal tumis buatan sendiri. Ambil nih, bawa balik untuk keluarga awak di tanah besar. Pada saat itu saya yakin bahwa kehangatan, kejujuran, dan keterbukaan inilah kekuatan sebenar Malaysia untuk mengatasi sebarang krisis. Semasa mengemas beg di hotel, saya berpikir, kisah apa yang akan saya ceritakan sekarang? Tiba di lapangan terbang, Beijing, telepon dari stesen TV segera berdering. Wei Hua, cepat datang ke studio. Ada siaran langsung malam nih. Program awak akan disiarkan sekarang. Saya tak ada skrip pun lagi. Tak mengapa. Ceritakan saja pengalaman awak di Malaysia secara langsung. Penonton sedang menunggu. Saya menaiki taksi ke stesen TV dengan hati yang berat. Kebimbangan tentang bagaimana untuk menyampaikan kandungan liputan begitu kuat. Jika saya cakap kebenaran, ramai orang akan marah. Jika saya kekalkan pandangan asal hati nurani, saya tidak akan tentram. Tiba di stesen TV Siausa, sedang menunggu di lobi. Abang, akhirnya sampai. Program khas Malaysia ini memang dinantikan. Rating pasti melonjak. Siausa, kalau saya cakap kebenaran, apa akan jadi? Dia terdiam sebentar, lalu menjawab dengan berhati-hati. Terpulang pada abang, tapi penonton nak dengar kelemahan Malaysia. Saya bersiap di bilik solek dan melangkah ke studio. Lampu merah menyala dan siaran langsung bermula. Selamat malam para penonton. Hari ini kita ada tetamu istimewa, Encik Wei Hua, wartawan kita yang baru pulang dari liputan khas di Malaysia. Wei Hua, apa kabar di Malaysia? Saya menarik nafas dalam-dalam dan menjawab, Malaysia yang saya lihat sama sekali berbeza daripada apa yang kita tahu. Seluruh studio menjadi senyap. Kami pikir ekonomi Malaysia merosot, tetapi syarikat yang saya lawati memiliki teknologi bertaraf dunia. InnoScience masih menjadi peneraju dalam inovasi.
dan banyak syarikat permulaan menyasarkan pasaran global, penyampai kelihatan bingung. Tapi data statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Malaysia perlahan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Setiap wilayah menghadapi cabaran ekonomi, tetapi kekuatan Malaysia terletak pada daya tahan untuk menukar krisis menjadi peluang. Mereka tidak menyembunyikan masalah, sebaliknya membincangkannya secara terbuka dan mencari penyelesaian. Wajah penyampai berubah tegang karena ini bukan kandungan yang diharapkan. Bagaimana pula dengan sentimen anti-China rakyat Malaysia? Adakah awak merasakannya? Saya menjawab soalan ini tanpa teragak-agak. Berbeza daripada apa yang kita tahu. Kebanyakan rakyat Malaysia yang saya temui sangat mesra dan jujur. Dompet dan kamera saya yang hilang ditemui dan dipulangkan dengan selamat. Saya juga menerima banyak kebaikan yang kecil. Sepanjang siaran, langsung komen media sosial masuk seperti air pasang. Wei Hua kena cuci otak dengan Malaysia. Pasti dia dibayar oleh Malaysia. Tetapi saya terus berkata, kita sering mempunyai prasangka terhadap wilayah lain melalui media. Saya sendiri pun pernah. Tetapi apabila mengalaminya sendiri, kebenarannya sangat berbeza. Malaysia adalah pesaing kita. Tetapi pada masa yang sama, ia adalah tempat yang boleh kita pelajari banyak perkara. Penerbit tergesa-gesa memberi isyarat. Satu ayat terakhir, kebenaran hanya boleh diketahui apabila dilihat dengan mata sendiri. Para penonton, apabila kita mendengar cerita tentang wilayah lain, coba berpikir dari pelbagai sudut pandang. Program berakhir. Saya keluar dari studio. Penerbit datang dengan marah. Wei Hua, apa yang awak buat? Itu bukan kandungan yang kami nak. Saya menjawab dengan tenang. Saya cuma cakap kebenaran. Sebagai wartawan, ini yang saya lihat dan alami sendiri. Kembali ke pejabat semasa mengemas meja, Xiaosa datang perlahan-lahan. Abang respect lah, saya harap saya ada keberanian macam tuh. Saya tersenyum. Ini bukan keberanian. Ini tanggung jawab sebagai wartawan. Kita bertanggung jawab menyampaikan kebenaran. Malam itu, media sosial saya dipenuhi dengan mesej kecaman dan sokongan. Walaupun ada kontroversi, hati saya sangat tenang. Buat pertama kali dalam masa yang lama, saya merasakan saya telah memenuhi tugas saya sebagai wartawan. Dalam perjalanan pulang, saya mengeluarkan gula-gula halia Malaysia yang saya dapat dan makan sebiji. Rasa manis yang merebak mengingatkan saya kepada pemandangan Kuala Lumpur dari KLCC. Malaysia bukanlah tempat yang merosot, tetapi tempat yang hangat. Pengalaman ini membuatkan saya berazam untuk menjadi wartawan yang lebih baik dan manusia yang lebih baik. Mulai sekarang tidak kira negara mana yang saya lawati atau siapa yang saya temui. Saya tidak akan membuat sebarang pertimbangan melulu sebelum melihat dan merasainya sendiri. Selepas itu, saya mula menghasilkan siri program khas liputan mendalam tentang pelbagai wilayah dan budaya. Episode pertama mengenai Malaysia mungkin menimbulkan kontroversi, tetapi semakin ramai penonton mula menerima sudut pandangan baharu. Menyampaikan kebenaran bukan menyampaikan apa yang orang mau dengar. Itulah misi sebenar seorang wartawan. Melalui liputan di Malaysia, saya menyadari perkara ini. Sekali lagi, kini, setiap pagi apabila saya melangkah ke pejabat, saya akan melihat rantai kunci kecil yang saya bawa pulang dari Malaysia. Ia bukan lagi sekadar cenderahati biasa. Ia telah menjadi amanah yang berharga, sentiasa mengingatkan saya untuk berani berkata benar,